Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang menonton video cikgu pada hari ini. Baik, cikgu baru mengambil alih kelas kamu iaitu 4 iltizam. Jadi cikgu diberitahu oleh Puan Nuria Suria bahawa topik yang kamu sedang belajar pada minggu ini ialah berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan. Jadi cikgu akan menyambung bentuk pemilikan perniagaan syarikat berhad, di mana kita ada 4 bentuk pemilikan perniagaan, iaitu pertama apa? Iaitu pertama ialah milikan tunggal, yang kedua ialah perkongsian, yang ketiga ialah syarikat berhad dan yang keempat ialah koperasi. Jadi pada hari ini cikgu akan mengajar kamu berkaitan dengan syarikat berhad. Okey. Baiklah. Syarikat berhad terbahagi kepada dua, iaitu syarikat sedia berhad dan syarikat awam berhad. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan syarikat berhad ni? Syarikat berhad ialah merupakan suatu entiti yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu bagi tujuan menjalankan perniagaan. Okey, so kita lihatlah satu persatu. Kita lihat dulu apakah yang dimaksud, apakah ciri-ciri syarikat sendirian berhad. Baik, syarikat sendirian berhad, ciri-ciri yang pertama ialah tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, dan di mana yang kedua bilangan ahlinya adalah antara 2 hingga 50 orang. Okey. Tidak boleh diurus niagakan di bursa saham. Wait, nanti cikgu beritahu kenapa. Okey. Pindah milik saham ialah dengan kebenaran ahli syarikat sahaja. Okey. Dan seterusnya ialah modal yang besar untuk membiayai operasi syarikat. Kemudian boleh mendapatkan modal tambahan daripada terbitan share. Terbitan share saham. Liability adalah terhad. Liability ni apa? Bebanan yang ditanggung oleh ahli, di mana liability terhad setakat modal yang dilaporkan saja, dan jika muflis hanya kehilangan modal share. Okey. Dan tidak libatkan harta peribadi. Kemudian pemegang saham terbesar berhak mengawal operasi syarikat. Okey. Itu adalah ciri-cirinya lah. Okey. Ni contohlah. Senang je kalau nak lihat ni. Kalau dalam soalan tu, kalau dia tanya apakah bentuk pemilikan perniagaan tersebut. So kadang-kadang dia bagi gambar kan. So kalau tengok gambar tu dia ada perkataan SDN BHD, iaitu sendirian berhad. So kamu dah tahulah itu berkaitan dengan syarikat sendirian berhad. Ini contoh lain lah. Okey, so kita lihat apakah kelebihan syarikat sendirian berhad. Kelebihan yang pertama, modal lebih besar. Okey, di mana ini kepala dia lah, modal lebih besar, huraian dia lebih banyak modal melalui terbitan share. Baik, yang kedua ialah liability terhad. Itu jika muflis, rugi setakat modal yang dilaburkan sahajalah. Maksudnya kalau kamu laburkan 20,000, maka kamu hanya menanggung liability sebanyak 20,000 saja. Baik, yang ketiga ialah hal ehwal syarikat dirahsiakan. Okey, di mana laporan kewangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Kenapa? Kerana ada relate dengan kekurangan. Kerana penawaran share terhad, iaitu share hanya ditawarkan kepada saudara dan rakan sahaja. Itulah kerananya. Kerana share itu ditawarkan kepada rakan dan saudara, sebab itulah laporan syarikat tidak boleh diwar-warkan, itu perlu dirahsiakan, dan tidak boleh diurus niagakan di bursa saham. Kerana syarikat yang boleh diurus niagakan di bursa saham adalah syarikat yang menerbitkan share untuk orang awam. Mana orang awam berhak untuk melihat laporan kewangan syarikat lah. So di mana maksimumnya adalah 50 orang kan.
So itu dah 50 orang ni adalah dalam kalangan saudara ataupun rakan kenalan rapat lah. So yang kedua ialah beban cukai yang tinggi, di mana kadar bayaran cukai itu adalah tinggi. So lagi banyak modal, lagi besar modal, maka lagi banyaklah cukai yang perlu dibayar oleh syarikat. So yang ketiga, share tidak boleh bebas pindah milik. Tak boleh susukati. Kalau contoh macam saya suka kepada A, saya boleh bagi A ni saya punya share. Tak boleh. Kalau syarikat Sdn Bhd ini, kerana dia punya adalah perniagaan kekeluargaan kan, maka perlu mendapat kelulusan ahli lembaga pengarah kalau kita nak jual share dalam kalangan ahli lah. So berbeza dengan syarikat awam berhad So syarikat Sdn Bhd ni dia macam selamat lah. Contoh macam CEO tu adalah Pak Long kita kan. So Pak Long kita tu selamatlah daripada orang di bawahnya untuk membeli share-nya tu. Maknanya kalau tak ada kelulusan, tak ada geng, maka tak lulus lah pembelian share itu. Okey, kemudian kita lihat kepada syarikat awam berhad. Kalau syarikat awam berhad ini, kita lihat ciri-cirinya tertakluk kepada Akta Syarikat 1965. Dan ahlinya adalah 2 hingga tiada had maksimum. Kalau syarikat Sdn Bhd itu 2 hingga 50 orang kan. So ini tiada had maksimum. Kerana apa? Kerana title awam lah. Okay. So sahamnya diurus niagakan di bursa saham. Maknanya kalau syarikat Sdn Bhd tidak boleh diurus niagakan di bursa saham. Kenapa? Kerana syarikat itu adalah diuruskan oleh saudara ataupun rakan. Berbeza dengan syarikat awam berhad ini, tiada had maksimum, maknanya syarikat itu dijual share-nya kepada orang awam. Sebab itu boleh diurus niagakan di bursa saham. Okey, pemegang saham asal menanggung risiko kehilangan kawalan atas syarikatnya sekiranya share-nya dirampas oleh orang lain. Maknanya jika pembelian saham itu majoriti oleh pihak ni, pihak A kata, jadi pihak A itu akan mengawal syarikat lah kalau majoriti. Maknanya kalau katalah 60-40 kan, jadi orang yang memegang share 60% itu akan mengawal syarikat lah. Okey, jadi pemegang saham asal ni mungkin akan menanggung risiko kehilangan kawalan lah kat atas syarikatnya, di mana mengambil alih pengurusan syarikat daripada pemegang saham asal. Maknanya katalah pemegang saham asal tu A, maka B akan membeli saham A. Mungkin A ni dah ada masalah kewangan kan. Jadi kawalan syarikat itu telah berubah kepada pihak B. Contoh Asia lah, Proton. Kalau kita lihat dulu Proton ini nyaris dibeli oleh syarikat lain. Jadi bagaimanakah Proton ini mengekalkan kedudukannya, maka dia perlu kekalkan share-nya lah tu, share-nya pada pihak tertentu. Okay, contohlah. Okey, kita lihat kelebihan syarikat berhad. Kelebihan syarikat awam berhad ialah pertama, modalnya lebih besar, sama juga macam syarikat Sdn Bhd tadi, modal lebih besar, di mana lebih banyak modal, bilangan pemegang share-nya adalah tidak terhad kan. Kalau syarikat Sdn Bhd tadi 2 hingga 50, so kalau kita lihat syarikat awam berhad ni 2 hingga tiada had. So kita boleh lihat betapa besarnya modal yang diperolehi oleh syarikat awam berhad ni. So yang kedua, menikmati ekonomi bidangan, itu skala ekonomi perniagaan itu menjadi lebih besar. So kalau kita lihat modalnya lebih besar, duitnya lebih banyak. So mungkin lagi banyak ekonomi cabang-cabang perniagaan yang akan dilaksanakan oleh syarikat awam berhad tersebut. So yang ketiga adalah liability terhad. Sama juga macam syarikat Sdn Bhd tadi, liability terhad setakat rugi itu setakat modal yang dilaburkan sajalah. Okey, so yang keempat, kewujudan kekal, di mana syarikat merupakan entiti yang berasingan daripada pemilik. Sekiranya pemilik itu muflis, gila atau apa-apalah yang menimpa kepada pemilik, maka syarikat itu kekal lah, sebab ada banyak lagi pemegang-pemegang share yang lain yang boleh menggantikan pemegang saham asal. Okey, contohlah. Okey, kalau kita lihat pula kekurangan. Kekurangan syarikat berhad, proses penubuhan yang rumit.
iaitu pelbagai borang dan peraturan yang perlu diikutilah. Kena baca, kena fahamkan peraturan dan banyak borang publisi. Yang kedua, beban cukai yang tinggi. Maknanya lagi banyak modal, so lagi banyaklah cukai yang perlu dibayar. Yang ketiga, pemilik dan pengurusan itu terpisah, di mana diuruskan oleh ahli lembaga pengarah, dan risiko penyelewengan oleh pihak pengurusan itu ada. Okey, ada risikolah akan berlakunya penyelewengan oleh pihak pengurusan. Kalau dia nak menyeleweng tu, dia akan belilah share pihak-pihak tertentu kan. Ini biasa berlaku, kita boleh lihat dekat drama-drama Melayu sekarang kan, cerita pasal share-share CEO kan. So yang keempat ialah tiada rahsia. Laporan kewangan tahunan perlu diumumkan kerana ahlinya adalah dalam kalangan orang awam, dan syarikat ini boleh diurusniagakan di bursa saham, maka laporan kewangannya perlu diumumkan. Itu tidak ada rahsia. Okay. So ini sahaja topik pada hari ini, iaitu berkaitan dengan syarikat berhad, iaitu syarikat Islam berhad dan syarikat awam berhad. Baik, jadi kerja yang cikgu nak kamu lakukan ialah selepas habis saja setiap topik cikgu ajar, semua murid perlu membuat nota perteminda, iaitu bukan salin daripada modul. Kamu perlu baca buku teks, kamu perlu baca modul, dan kamu perlu transform dalam bentuk perteminda, iaitu perteminda yang menarik dalam buku penulisan panjang. Dan yang kedua, perlu buat modul berkaitan dengan topik yang kita dah belajar pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.